Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Syahira binti Husin dan nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2012. Nama saya Siti Nurul Akira binti Muhammad, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2011. Nama saya Syifa Syahra Tisik Amanib, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Dini Abir Rosdi, nombor kad matrik 10 DIB 19F 2002. Nama saya Faizul Aiman bin Rajisam, nombor kad matrik saya 10 DIB 19F 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan memberikan pendapat serta membuat huraian yang bertajuk Islam yang dianggap sebagai agama keganasan. Okey, di dalam video ini kami akan menerangkan tentang pengenalan topik, objektif penghasilan video, huraian ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, huraian punca berlakunya permasalahan ini, huraian kesan kepada permasalahan, huraian cara mengatasi permasalahan ini yang mana berkaitan dengan punca, kesan dan langkah mengatasi serta contoh dan isu semasa. Dan yang terakhir, kesimpulan dan pendapat. Bagi pendahuluan iaitu pembukaan Islam yang dianggap sebagai agama keganasan. Islam agama yang menganjurkan keganasan. Okey, pendapat ini ataupun tuduhan ini bermula popular dan semakin mendapat tempat selepas berlakunya peristiwa hitam pada 11 September 2001 yang mana apabila sekumpulan pemuda yang disyaki beragama Islam telah merampas kapal terbang penumpang di Amerika Syarikat dan telah merempuh bangunan pusat dagangan dunia di New York yang menyebabkan lebih 6,000 orang mati. Selepas peristiwa tersebut, berlaku pula beberapa siri letupan bom yang mana telah melibatkan seluruh dunia terhadap kepentingan orang Amerika yang juga disyaki dilakukan oleh beberapa kumpulan pemuda Islam. Berlaku daripada peristiwa-peristiwa tersebut, anggapan bahawa Islam ini merupakan agama yang mengajar keganasan mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat bukan Islam di seluruh dunia. Tomahan ini pula adalah bagi kita salah sama sekali. Tentulah tidak tepat untuk menghukum agama yang telah pun wujud semenjak hampir 1,500 tahun dahulu dan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap keamanan dan kemajuan tamadun dunia. Dengan hanya berdasarkan kepada satu ataupun beberapa peristiwa yang hanya disyaki dilakukan oleh segolongan kecil penganut pada zaman mutakhir ini. Islam ni pun telah wujud hampir 1,500 tahun yang dahulu. Dalam tempoh tersebut, Islam telah membuktikan bahawa ia adalah agama yang sangat mementingkan keamanan dan keselamatan manusia di seluruhnya lah. Pada zaman keagungan Islam, masyarakat manusia yang pelbagai agama telah hidup dengan aman dan makmur di bawah pemerintahan Islam. Okey, itu saja cerita saya. Dan bagaimana pula dengan objektif daripada ulasan tajuk kita pada hari ini, Afiq? Islam dilabel sebagai agama keganasan atas sebab-sebab yang masih rabuk. Jadi bila ditanya kepada pelabel tersebut, mereka tidak boleh memberikan bukti-bukti yang kukuh untuk menguatkan lagi pernyataan mereka tersebut. Perkataan Islam sendiri juga membawa maksud aman dan sejahtera. Jadi bagaimana mereka mendakwa Islam sebagai agama keganasan? Jadi kami di sini ingin menyangkal dakwaan yang menyatakan Islam sebagai agama yang membawa kepada keganasan. Jadi sebagai penguat kepada pernyataan saya ini, sahabat saya Mira akan menguraikan sedikit ayat Quran atau hadis yang berkait rapat dengan isu ini. Baik, hadis yang berkaitan dengan topik ini ialah yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bermaksud, sesungguhnya agama yang dibenarkan dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Al-Imran ayat 19.
Dan yang kedua pula ialah, dan siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan terima daripadanya, dan dia pada akhirat kelak akan berada dalam kalangan orang yang rugi. Surah Al-Imran ayat 85. Okey, baiklah Akira. Ingin saya bertanya tentang apakah punca atau faktor berlakunya permasalahan tersebut? Terima kasih kepada saudari Sharifah Syamira. Okey, untuk faktor Islam dianggap agama keganasan oleh orang-orang bukan Islam ialah yang pertama, orang bukan Islam tidak memahami Islam secara jelas, iaitu kebanyakan orang bukan Islam tidak memahami ajaran Islam dengan lebih jelas kerana tidak mempelajari Islam. Yang kedua ialah kegagalan umat Islam menunjukkan cara hidup berteraskan Islam sebenar. Pada masa sekarang, umat Islam, orang bukan Islam tidak memahami ajaran Islam dengan lebih jelas kerana tidak mempelajari Islam. Yang kedua ialah kegagalan umat Islam menunjukkan cara hidup berteraskan Islam sebenar. Pada masa sekarang, umat Islam ini, cara hidup mereka tidak menunjukkan mereka seperti mereka itu orang-orang Islam kerana daripada cara pemakaian mereka, dari cara percakapan mereka. Untuk poin yang ketiga ialah musuh Islam memutarbalikkan fakta sebenar tentang Islam dan umat Islam menerusi media dan jaringan teknologi maklumat. Huraian untuk poin yang ketiga ialah orang bukan Islam ini selalu menyebarkan tentang fakta-fakta yang tidak benar melalui media dan jaringan teknologi maklumat. Kerana daripada media ini, orang-orang bukan Islam mudah mendapat maklumat-maklumat yang tidak benar kerana kebanyakan maklumat yang disampaikan atau yang disebarkan adalah palsu, iaitu mengenai agama Islam merupakan agama keganasan. Seterusnya, kesan pada masalah ini ialah mendatangkan kesusahan kepada umat Islam yang duduk di Amerika dan Jerman dan negara Eropah yang lain. Mereka ditindas dan dipelekikan. Hal ini lebih menjadi buruk apabila diingatkan kembali peristiwa 9 September yang disyaki sekumpulan pemuda Islam telah merampas kapal pihak Amerika dan merempuh bangunan di Amerika. Oleh itu, mereka menganggap agama Islam ni satu agama yang ganas. Kesan seterusnya, daripada mereka menganggap agama Islam ni adalah satu agama yang terlampau mengejar akhirat dan tidak mengejar dunia, tidak memikirkan tentang hal dunia langsung. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah berfirman, pemuda yang beriman itu berdoa dengan cara, wahai Tuhanku, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat dan jauhkanlah kami pada siksa neraka. Di situ kita boleh faham yang untuk mendapatkan ganjaran di akhirat, kita bukan sahaja perlu mengejar akhirat, malah kita perlu berusaha di dunia dan memperbaiki kehidupan kita di dunia. Dan yang terakhir sekali, mereka menganggap agama Islam ni adalah satu agama yang mundur dan ketinggalan di dalam ilmu pembelajaran dan sebagainya. Baiklah, okey, pada pendapat saya tentang cara untuk mengatasi permasalahan ini ialah, yang pertama, meningkatkan jati diri, iaitu perlu ada usaha dalam kalangan umat Islam sendiri untuk membuktikan kepada kelompok ini bahawa kita adalah umat yang jauh lebih bertamadun daripada apa yang disangkakan. Yang kedua pula ialah melengkapkan diri dengan isu semasa seperti serangan pengganas di Christchurch pada 15 Mac 2019 yang mengorbankan 51 orang dan sekurangnya 49 orang Islam yang tidak bersalah tercedera. Dan akhir sekali ialah umat Islam sendiri mainkan peranan dalam menunjukkan keindahan Islam melalui tindakan tutur kata. Perlakuan dan tindakan umat Islam sebenarnya adalah menjadi cerminan kepada Islam. Terima kasih untuk penjelasan bagi cara mengatasi itu tadi. Okey, bagi kesimpulan dan pendapat saya, Islam adalah agama perdamaian dan menganjurkan kepada para pemeluknya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika cara-cara damai ini tidak membuahkan hasil, maka barulah perang boleh dilancarkan. Melihat kepada sebab-sebab dan tujuan yang dilaksanakan, jihad agak mirip dengan konsep just war yang telah berkembang di barat, yang kemudian menjadi rujukan bagi undang-undang perang antarabangsa.
Jihad hanya dilakukan berdasarkan kepada sebab-sebab yang mustahak dan dilaksanakan sesuai dengan kaedah serta etika perang yang adil. Ayat-ayat jihad ini juga kita perlu fahamilah dan diamalkan sesuai dengan konteks sejarah yang diturunkan. Jika kondisi yang dihadapi oleh umat Islam sama dengan keadaan Rasul pada zaman Mekah, maka ayat itu diamalkan sesuai pula dengan apa yang diturunkan pada ketika itu. Bila umat Islam mengadakan perjanjian bekerjasama dengan umat yang lain dalam mendirikan sesebuah negara, maka yang harus mereka amalkan adalah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau mewujudkan negara Madinah. Jika umat Islam diperangi oleh sekelompok umat lain, maka mereka harus membalas orang-orang yang memerangi mereka itu sesuai dengan ayat-ayat yang memerintahkan semula. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.